السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله. Semata-mata dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala diberi taufik hadapan menyambung majlis pengajian kitab fiqh pada malam ini Matlul Badrain wa Majma'ul Bahrain, menyambung lagi tentang rukun khutbah pada muka surat 46 insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين. Keempatnya membaca satu ayat. Keempatnya membaca satu ayat pada salah suatu daripada dua khutbah, sama ada baca ayat tadi, yakni baca ayat Quran pada salah suatu, makna pada khutbah pertama dibacanya, atau ayat Quran tadi dibaca pada khutbah yang kedua. Mana-mana satu khutbah dibacakan ayat Qurannya, tetapi pada khutbah yang pertama tetapi dibacakan ayat Quran pada khutbah yang pertama aula. Jadi aula lebih utama, dengan makna afdal, lebih afdal. Jadi aulanya dibaca ayat Quran tadi pada khutbah yang pertama. Jadi kerana ayat Quran yang dibaca pada khutbah yang pertama berlaku perseimbangan, ada ta'adul, berlaku perseimbangan, kerana pada khutbah yang kedua Tok Khatib baca doa. Pada khutbah yang kedua ada dibacakan doa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka berlaku perseimbangan. Elok patutnya, aulanya, afdaliyahnya pada khutbah pertama dibaca ayat Qurannya, dan perseimbangannya pada khutbah yang kedua ialah dibaca doa. Itu maklum akan datang baca doa. Maka keadaan semacam tu ada berlaku perseimbangan. Jadi kalau kita baca, Tok Khatibnya baca ayat Quran pada khutbah kedua, boleh saja kan. Tadi antara khutbah pertama boleh ataupun khutbah kedua. Tapi katakan Tok Khatib baca ayat Quran pada khutbah yang kedua, tidak dibaca ayatnya pada khutbah pertama, dan khutbah kedua juga syaratnya mesti dibaca doa, rukunnya kena baca doa. Maka ayat Quran pada khutbah yang kedua, doa pun memang pada khutbah kedua. Jadi pada khutbah pertama tu tak ada baca ayat Qurannya. Ini
tidak seimbang lah kan, tidak seimbang, ada perseimbangannya. Jadi dalam agama, jadi ada perkara yang pertengahan dia, ada perseimbangannya. Jadi ada kulli halin, jadi ayat tadi hak dibaca tadi maknanya baca satu ayat Quran yang dapat faham para pendengar tadi, pada makmum yang mendengar khutbah tadi, kita bacakan ayat Quran yang boleh faham. Maksudnya yang boleh faham tu boleh reti, walaupun pendengar khutbah tadi, makmum yang dengar khutbah tak tahu bahasa Arab, walaupun tak reti. Jadi maknanya bagi orang yang reti ayat Quran tadi, dia lengkap lah. Dia tak baca sekerat kan, dia tak baca sekerat. Jadi dia baca tu tamam elok. Jadi kalau waqaf tu ada waqaf hasannya. Jadi ada waqaf hasannya, ada waqaf tam dalam tajwid kita kan. Maka ayat tu biar baca lengkap ayat tadi, dan kalau dikira makna dia dapat, orang yang ngerti bahasa Arabnya dapat faham Quran tadi. Jadi dalam hadis, maknanya dalam khutbah suruh dibaca ayat Qurannya sama ada khutbah pertama ataupun khutbah kedua, itu dalam bahasa Arabnya kan. Quran diturunkan dengan bahasa lughatul Arabiyah, bahasa Arab, tidak dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya, bukan bahasa Arab, bahasa Aryani, bahasa Syriani, bahasa Qibti pada. Jadi yang lagi tu bacaan Quran tadi, kalau di luar sembahyang sunat baca, dan bila kita baca Quran disuruh kita memahami bacaan Quran, dan Nabi nyatakan baca Quran sehingga kita dapat menangis. Bacalah Quran, mafhum hadis, bacalah Quran sehingga kita dapat menangis. Jadi kalau kita baca Quran menangis, kalau kita baca kitab menangis, baca hadis menangis, apatah kita dalam Maulidur Rasul ni, kita baca selawat ke atas Nabi, dipanjang-panjangkan selawatnya, dalam keadaan sedih menangis, itu ada hubungan hubungan kita dengan Rasulullah, ada keimanan kita, mudah-mudahan mendapat halawatul iman. Jadi berbalik pada sini, jadi khutbah yang maknanya khutbah yang pertama dan khutbah kedua, rukun pertama dulu membaca alhamdulillah, rukun yang kedua ialah membaca selawat ke atas Nabi, rukun ketiga membaca wasiat dengan taqwa, berpesan kepada para makmum dengan taqwa kepada Allah. Jadi semua tu rukunnya mesti bahasa Arab. Kalau alhamdulillah telahlah kita kata bahasa Arab, itu maklum. Kalau selawat dengan bahasa Arab, itu maklum. Tapi masalahnya bila mai wasiat dengan taqwa dipitukang bahasa Melayu. Jadi dalam kitab, jadi dalam kitab syarah-syarahnya kan, seperti syarah Minhajul Talibin dengan Tafah, dengan Nihayah, dengan mana Mahali, apa semua kitab-kitab besar menyatakan, jadi rukun khutbah mesti dengan bahasa Arab, Arabiyatan. Maka dijelaskan perkataan Imam Nawawi oleh para ulama yang mensyarahkan matan Minhajul Talibin. Jadi Arabiyatan dengan makna rukun-rukun khutbah mesti dibaca dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Maka termasuk dengan wasiat dengan taqwa.
mesti dia baca dengan perkataan Arabnya. Antaranya bolehlah mana-mana wasiat dengan taqwa. Ittaqullah. Kita contohkan, usikum bitaqwallah. Itu ada makna taqwa. Ni dia tukang dalam bahasa Melayu. Boleh kita Tok Khatib baca wasiat tadi dengan bahasa Melayu, tetapi setelah mana khutbah wasiat tadi dengan bahasa Arab dulu. Dulu kan bahasa Arab, sebut dengan bahasa Arab khutbah tentang wasiat tadi, ittaqullah usikum bitaqwallah contohnya. Kemudian baru diiringi dengan bahasa Melayu kalau kita orang Melayu. Kalau bahasa Inggerisnya orang sana, orang Jawa apa semua dengan bahasa masing-masing. Ini rukun khutbah mesti dalam bahasa Arab. Itu qaul yang muktamadnya. Jadi kalau kata kita bahaskan tentang baca alhamdulillah, rukun pertama memuji Allah, alhamdulillah, mesti kata lillah. Alhamdulillah ataupun nahmadullah ataupun innal hamdalillah. Jadi perkataan lillah tu ada. Perkataan lillah atau perkataan Allah itu ada dalam rukun khutbah yang pertama yang disebut sebagai lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Lafzul jalalah itu ucapan Allah. Selain daripada lafaz Allah tidak dipanggil lafzul jalalah. Lafzul jalalah khusus dengan Allah. Maka ucapan alhamdulillah asah ataupun nahmadullah, innal hamdalillah, sebut kalimah Allah, Allah, Allah laka. Jangan dia pergi baca alhamdulillahirrahman, kan, alhamdulil jalali wal ikram tanpa sebut Allah. Ini membawa kepada tak sah khutbah dia. Seperti mana kita katakan tadi, rukun khutbah semua dengan bahasa Arab. Jadi kalau wasiat pun dengan taqwa. Itu kerana kita ittiba', kerana turut dengan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerana maksud yang besar dalam khutbah kita ialah berpesan-pesan wasiat dengan taqwa. Jadi imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Itu makna taqwa lah kan. Imtithalu awamirillah, menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Larang tinggal, zahiran wa batinan, zahir, luarannya kita dengan takwa, batinnya dalaman hati kita dengan takwa, tidak ada riya, tidak ada takabur dan seumpamanya. Ini bahasa Arab penting ya. Jadi walaupun tak kerti Arab, lafaz itu mesti Arab. Jadi kataan tadi mesti kata alhamdulillah ataupun nahmadullah ataupun innal hamdalillah. Itu makna puji kan, kita sebutkan dalam minggu lepas. Tapi sebaliknya mungkin khutbahnya dia kata wasyukrulillah, dia tak kata alhamdulillah, tapi dia kata asyukrulillah, pun tak sah juga. Dia tak bermain lapan puji, itu syukur. Kalau dia kata alhamdulillah wa syukrulillah, itu sah. Pasal mulangan alhamdulillah ini tidak mungkin. Jadi mungkin dia kata asyukrulillah tanpa mendatangkan alhamdu, juga khutbahnya tidak sah.
Jadi tak ada lafaz jalalah Allah, tak sah khutbahnya ketika pujinya. Tak ada lafaz alhamdu ketika pujinya, itu pun juga tidak sah. Kelimanya doa bagi mukminin. Jadi rukun khutbah yang kelima, doa bagi mukminin sekalian, mukminin wal mukminat, pada khutbah yang keduanya. Jadi doa ni mesti dibaca pada khutbah yang kedua. Tapi kalau baca khutbah pertama pun tak apalah, tak ada masalah yang tu. Khutbah pertama dia baca dah. Khutbah kedua tu jadi rukunnya wajib baca. Ni dia baca khutbah pertama baca doa, khutbah kedua tak baca doa. Sedangkan rukun yang kelima membaca doa pada khutbah yang keduanya. Itu dia rukunnya. Kata dia sekurang-kurangnya rahimakumullah, rahimakumullahu. Itu kan. Jadi maknanya rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu lah. Kalau bahasa Melayu kita kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Kita kata Allahumma rahamna bil Quran. Kita itu antara doanya kan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Habis dia malam baca doa, dia baca tu semua orang tahu baca kan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Macam-macam doa lah. Jadi bentuk doa tu berbagai-bagai hingga kata kita ni rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Sudah itu sudah ada makna doa, tapi dengan juga bahasa Arab, Arabiyatan, bukan bahasa Melayu. Boleh baca bahasa Melayu tapi kena bersebut Arab dulu. Bacalah doa bahasa Arab walaupun pendek, macam kita baca doa tadi kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Patutnya nak buat dalam bahasa Melayu dia, entah bahasa ajam yang lain. Tak apalah. Ni semua Melayu semua. Kalau orang putih juga orang putih semua. Kalau Jawa, Jawa semua. Tak sah. Jadi kita boleh tengok kan dalam Minhajul Talibinya dengan syarah dia, Tuhfahnya dan Hali dan semua kita ulama. Cuma antara khutbah tadi ada jadi ada nasihat pengajaran agamanya, nasihat ingat pada mati, suruh sembahyang, suruh keluar zakat, suruh bersedekah dan bagai-bagai nasihat agamanya dengan bahasa Melayu atau berbahasa Melayu lah. Itu tak apa. Itu sah. Tapi khutbah, rukun khutbah hak 5 ni mesti dengan bahasa Arab. Dia kata tadi rukun khutbah tu ada 5 tu mesti bahasa Arab. Dalam antara jelah tengah khutbah tadi, habis dia kata ittaqullah ataupun kata usikum bitaqwallah. Dia buh bahasa Melayu lepas tu nak nasihat, suruh bersedekah kan, suruh sembahyang kan. Jadi suruh apakah amalan-amalannya, membanyakkan amalan sunat. Jadi itu tak apa dengan bahasa Melayunya. Ini kita kata faham. Dia kata dan syarat dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Dia sebut dan syarat dua khutbah itu, iaitu khutbah pertama dan khutbah kedua, dengan bahasa Arab
Memadalah sah Arab pada segala rukunnya jua. Jadi rukunnya jua. Jadi rukun khutbah mesti Arabiyatan, kaunuha Arabiyatan. Jadi kedudukan rukunnya mesti bahasa Arab. Kalau gitu dijelaskan oleh ulama, maksud kata khutbah ni mesti bahasa Arab, iaitu rukun khutbah sahaja. Lain pada rukun khutbah nasihat agamanya dia panggil wa'az, pengajaran agama, nasihat agamanya itu dengan bahasa Melayu tak apa. Tapi kalau dia buh semua bahasa Arab itu terbaiklah kan. Karena bahasa Arab ni bahasa Nabi kita, lughatun nabiyina. Jadi Nabi kita orang Arab. Qurannya bahasa Arab. Ahlul jannah, orang penduduk syurga, penghuni syurga, balik ke akhirat cakap Arab. Walaupun dalam dunia dia tak reti Arab, dia tak reti nahwu sarabnya, dia tak reti cakap Arabnya, tapi bila balik ke cakapnya ialah Arabiyatan. Ini bahasa Arab ni makna bila kita faham Quran tu dengan bahasa Arab, mana bahasa yang paling mulia dalam dunia ni bahasa apa? Arabiyatun, bahasa Arab yang paling mulianya. Mulia kan kita baca Quran dengan bahasa Arab. Rasulullah cakap dengan bahasa Arab. Penduduk syurga cakap dengan Arab, bahasa Arab. Walaupun dia dalam dunia dulu dia orang Melayu, dia orang Jawa, dia orang putih, orang apa. Ini penting. Tuan Hussein Kedah dalam kitab Hidayatul Mutafakirin, dia ada sebut perkara-perkara yang sebab manusia ini sesat. Sesat dalam akidah dia menyeleweng daripada akidah sebenar, dia tak ikut dalam sunnah wal jamaah. Salah satu kesesatan manusianya kerana tidak gerti bahasa, kerana jahil dengan lughah, tak gerti bahasa. Kalau orang tua kita cakap budak ni tak gerti bahasa, kan? Dia tak faham bahasa. Bila dia tak gerti bahasanya, itu susah. Dan bahasa, maksud bahasa di sini bukan dia orang Arab, dia tak nanti dia Arab. Kalau orang Arab pun dia tak kerti baca kitab Arab. Kalau dia orang Arab pun belum tentu dia baca Quran betul. Ramai yang tak betul. Jadi maksud kata bahasa Arab ni makna dia kerti nahwu sarafnya. Tata bahasa Arab dia kerti mubtada khabarnya, PE-nya, i'rabnya jadi halnya, atah maqtufnya, hazab mahzub dia tahu. Baru sah bahasa Arabnya. Ini mubtada dia kata Nabi, khabar dia cari tak mau jumpa, itu tak reti bahasa Arab dia panggil. Maka kitab-kitab Jawi kita berlegar dengan kaedah nahwu saraf. Sebab tu dia ada perkataan ia, akan dia, bermula. Itu bahasa-bahasa yang kaedah Arabiah. Itu wajib kita gertilah. Jadi fardu kifayah. Jadi mana kalau semua tak gerti jadi berdosa habislah. Jadi kita kena faham tadi kata dia memadalah bahasa Arab pada segala rukunnya juga. Kalau hak bukan rukun, antara khutbah tadi dibaca, di nasihat agamanya, berbagai-bagai nasihat, buat perkara wajib, buat perkara sunat, hak tu tak apa dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab semua itu terbaik lagi dah. Dan perkara antara khutbah tadi dalam bahasa Melayu kita katakan, jangan kita duk pi ceramah, duk cerita benda-benda dunia. Itu membawa kepada
putus mualat khutbah kita. Duk cerita abang suruh buat benda-benda dunia lah, benda-benda yang suruh kita kata jadi cuti-cuti hujung minggu, bersiar-siar makan angin bersama anak-anak, itu pun nak bagi tahu dalam khutbahnya. Itu tak sah lah, membawa kepada tak sah duk cerita benda-benda dunia lah maklum kan. Segi pembangunan ke, perindustrian ke, pertanian ke, apa benda kan, tidak, jangan disebut dalam khutbah Jumaat. Nak sebut lepas habis pada tu. Jadi dalam khutbah Jumaat, ketika kita khutbah tu dalam rukun khutbah dalam bahasa Arab, tapi dia punya dia punya wa'az, nasihat-nasihat, pengajaran khutbah tu mesti diniyah, bentuk agama, cerita tentang agama, bukan cerita tentang dunia, bukan cerita dengan pembangunan dunia. Jadi kalau cerita dunia kita itu membawa kepada putus mualat, tak sah kita punya khutbah, tak sah kita punya Jumaat. Ini khutbahnya panjang kan, sembahyangnya pendek pula. Jadi yang Nabi ajak, yang disebut oleh hadis, Nabi baca khutbah pendek saja, sembahyangnya panjang. Jadi kalau ingat, maknanya rakaat pertama tu imamnya rakaat pertama baca suratul Jumaah, rakaat kedua dia baca baca surah Munafiqun, satu surah kan. Rakaat pertama baca surah Jumaah habis satu surah. Mai rakaat kedua baca surah Munafiqun. Kalau ingat. Kalau tak ingat, jadi baca Sabbihis lah kan, dengan rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah tu malam. Itu barulah cantik semayang dia kan. Baru cantik semayang dia. Jadi hak patut panjang dia pendek, hak pendek panjang. Jadi dalam hadisnya al-ittiba' khairum minal ibtida'. Itu turut Nabi, apa hak Nabi buat, apa hak Nabi baca, lebih baik daripada hak kita doreka sendiri. Dalam fiqh kita baca surah, walaupun surah kita baca tak panjang tapi habis suatu surah tu, kita baca wadduha sampai habis, itu afdal daripada kita baca mana-mana ayat dalam Qurannya kita baca sekerat tak habis. Kemudian kata dia sini, dan keadaan kedua-duanya, dan keadaan kedua-duanya di dalam waktu zuhur. Jadi keduanya, yakni kedua-dua khutbah tadi, khutbah pertama dan khutbah yang kedua dalam waktu zuhur. Zuhur belum habis lagi. Ini maklumlah kan, kalau asar dah masuk, duk baca khutbah tak habis lagi, tak adalah sembahyang, tak sahlah sembahyang Jumaat dia kan. Jadi keadaan ni ataupun kata adalah, dan keadaan ataupun kata adalah, bolehlah kan satu. Dan mualan antara kedua-duanya khutbah pertama dengan khutbah kedua mesti mualat, dan antara segala rukunnya rukun khutbah mesti mualat, dan antara khutbah dan sembahyang habis khutbah tu imam nak sembahyang, tu khatib turun nak sembahyang, di situ ada mualat berturut-turut maknanya. Jadi mana tak boleh selang lama. Jadi tak boleh selang lama. Tengok. Jadi kata dia, dan mualat mana berturut-turut antara keduanya. Jadi khutbah pertama dengan khutbah kedua mesti mualat. Jadi kalau gitu, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua
Jadi Tok Khatib dia duduk kan, itu ngikut perbuatan Nabi. Nabi duduk, habis khutbah pertama dalam hadis Nabi duduk, lepas tu baru Nabi mulakan dengan khutbah yang kedua. Duduk atas mimbar tadi. Duduk sekejap. Jadi eloknya masa duduk tu Tok Khatib baca qul huwallahu ahad. Jadi kalau dah pendek saja, jadi duduk tu sekejap saja, bagi ada nama bentuk duduk lah kan. Jangan duduk berdiri tak duduk, tak sah. Mesti duduk. Lepas tu bangun. Elok bagi khatibnya ketika duduk tu baca qul huwallahu sampai habis lah. Lepas tu bangun. Jadi jangan lama. Kalau selang lama putus malam. Dan antara dan mualat, antara segala rukunnya khutbah, kata dia. Antara rukun khutbah dalam bahasa Arab mesti mualat berturut-turut juga. Itu kedudukan dia. Jadi kalau kita masalah antara khutbah tadi, kita selangi rukun khutbah tadi, kita kata lepas pada kata ittaqullah usikum bitaqwallah, di lepas tu dia ada sebut nasihat-nasihat agamanya, suruh semayangnya, suruh buat ibadatnya, suruh mengajinya, suruh baca Qurannya, suruh berzikirnya, apa semua perkara-perkara berkenaan agama. Yang tu tak putus mualat. Tu tak putus mualat. Tapi hak kita kata tadi, kalau disebut cerita dunia, perindustriannya, pertanian dia, apa semua, cerita dunia-dunia dia saja, putus mualat. Bila putus mualat, bawa pada tak sah khutbah dia. Tak sah khutbah, tak sah jemaah. Dia kata, dan antara khutbah, jadi katanya dan mualat, dan antara mana dan mualat, antara khutbah dan sembahyang. Habis khutbah, turun nak sembahyang tadi, terus Tok Khatib Tok Bilalnya iqamah, terus Tok Imamnya takbir Allahu Akbar. Jadi tak perlu lagi Tok Imam tadi beri masa panjang duk tengok, duk beri arahan kepada para makmum, betulkan saf, samakan saf. Tak perlu dah, sebab kita mesti mualat. Jadi kalau duk ghalib membetulkan saf, rapatkan saf, arahan macam tu, kalau lama sangat putus mualat, tak sah. Jadi mana turun daripada khutbah, kalau dia nak kata persamakan sambil-sambil katalah kan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Dia kata sawu sufufakum usalli fardal jumaati. Betul. Tak payah betul-betulnya tu tak payah kan. Kalau waktu semayang lain tak apa. Semayang Jumaat ni dia ketat sikit. Dia ketat sikit, kena jaga susunan dia kan, tertib dia. Jadi maknanya, jadi asal kedudukan bila sembahyang sunat bagi Tok Imam ni memberi peringatan pada makmum, betulkan saf. Sawu sufufakum, itu kan ikut perbuatan Nabi, betulkan saf, rapatkan saf. Tapi bila sembahyang Jumaat tak buat macam tu. Kalau buat pun sikit saja, kata bersamakan saf usalli, juga itulah. Dan sebut sikit kan, sawu sufufakum, samakan saf, usalli fardal Jumaat. Habis takbir kan. Tak payah nak panjang-panjang. Nak panjang nanti tunggu sembahyang asar, sembahyang 5 waktu tu, nak bagi betulkan saf. Jadi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Nabi katakan persamakan saf. Jadi persamakan saf, sawu sufufakum, persamakan saf. Karena mempersamakan saf sebahagian daripada mendirikan sembahyang.
Iqamatus aqimus salah, dirikan semayang. Makna diri semayang tu banyak makna dia. Antaranya ialah kita betulkan saf, kita rapatkan saf. Tapi buat masa sekarang ni SOP ni jarak 1 meter ditangguhlah. Pantai ikut arahan KKM. Hakikat sebenarnya wallahu alam, kedudukan kuman tu tak jelas kan. Tapi kuman tu adalah hebat sana sini. Jadi berbalik pada sini kata dia, dan suci ya. Okay. Dan suci daripada hadas dan najis yang tiada dimaaf daripadanya. Dan suci daripada hadas dan najis yang tiada dimaaf daripadanya, pada kainnya, pada kain tok khatibnya, dan badannya tok khatib, dan tempatnya. Jadi tok khatib yang baca khutbah tadi, dia dalam keadaan dia berwuduk dah, suci daripada hadas dengan mana dia ada wuduk, dan najis. Jadi tidak ada pada tubuh dia najis, tidak ada tubuh dia, kita kata baju dia apa, okeylah semua tak ada najis. Tapi kok tongkat khutbah tu kan, tongkat khutbah dia pegang tu kan, pastikan tak ada cicaknya. Dia bersih okey lah. Dia dengar ada cicak, tak sah supaya tu menanggung najis. Supaya kita semayang kan, kita semayang, kita pegang apa-apa kan. Contoh kita kata kita ada anak kecil lelaki, memang tak khatan lagi lah, budak kecil kan. Kalau orang Arab dia khatan awal lah kan. Jadi main duduk tahribah kita, main kerabat belakang kita ketika kita semayang. Ni anak lelaki tak berkhatan lagi, itu ada najis pada kelupah dia, itu batal semayang kita. Kalau setakat bersentuh tak apa. Bila dia main panjat belakang duduk tahribah, batal. Ni khutbah tak adalah anak kecil main situ kan. Tapi pegang khutbah jadi tongkat tadi, ada tik jejak di situ, kita katakan masalah. Itu tak sah lah kan. Serupa masalah kita kata saya semayang okey saja kan, tak ada najis ada apa, beres lah. Tapi kalau kita semayang Jumaat, kita tengok pula kita katakan mudah-mudahan tak berlaku kan, kita katakan masalah sikit. Di mayat tadi, di kapan mayat tu kita kata ada terkena najis tak jejak. Jejak banyak berurusan dengan kacau manusia ni kan. Dia bukan setakat dia kacau baginda Rasulullah, bahkan kita umat ni dikacau, diganggu-ganggukan dia cicak ni. Walaupun kecil dia jahat. Jadi kadang-kadang mayat tadi di kain hujung kain kapan itu ada tai cicak, tak sah tak semayang, tak sah. Tak sah semayang dia. Ni tok khatib baca khutbah, okey baju dia okey je, badannya okey saja. Dia punya tongkat dia ada tai cicak. Maknanya kalau dah naik khutbah tu, tok khatib kena perhati dah kan, angkat tengok atas bawah kan. Jangan agak tok siap saja kan. Tapi mana beri perhatian semua, mana kiranya tok khatib tu naik atas mimbar tengok tu dia tai cicak dah kan, tak payah pakai tongkat lah. Jadi sunat pegang tongkat. Ni sekarang tak sunat pegang tongkat, pasal tongkat ada tai cicak, duk pegang juga habis semayang, habis khutbah tidak sah. Dia kata dan suci daripada hadas dan najis yang tiada dimaaf daripadanya. Seperti ini, burung ke, tercicak ke, pada kainnya dan badannya dan tempatnya. Jadi tempatnya mana tempat berdiri dan duduk khutbahnya, tempat berdirinya, tempat duduknya, tempat pegang tongkat, dan menutup aurat. Dia tak boleh hanya maklum menutup aurat bagi tu khatibnya supaya dalam semayang, dan berdiri bagi yang kuasa pada kedua-duanya. Khutbah pertama tok khatib berdiri, khutbah kedua juga tok khatib
berdiri. Jadi dalam khutbah tu khatib duduk je, tak berlaku lagi ni kan. Katakanlah kan. Tapi tempat mana-mana tengok tu khatib je tadi semayang okey saja kan, berjalan laju okey je, dia main khutbah dalam keadaan duduk, tak sah lah. Jadi dia kena berdiri lah. Dia kata berdiri bagi yang kuasa, yang mampu berdiri, supaya semayang kan. Jadi kita orang semayang ni, qiyam ni berdiri bagi yang kuasa, yang mampu. Kalau dia tak mampu, kalau dia berjatuh tersembam, itu semayang duduk lah kan. Sama ada dia duduk tarabuk, duduk sila, duduk iftiras, atau duduk tawarruk. 3 kedudukan. Jadi duduk iftiras itu utamanya, duduk tarabuk, apa dia duduk iftiras, ataupun duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, ataupun duduk tarabuk, duduk bersila. Itu kedudukan dalam semayang. Kalau tak boleh berdiri, mana papan punggung berada di atas kapet sejadah tu kan. Kita juga tok khatibnya, dia kalau berdiri tu dia dah lah mimbar tinggi, dia tangga tinggi tengok tu kan, jatuh. Bahaya juga kan, tak ada apa. Jadi dia punya mimbar je, tangga naik ke tu, dia duduk berdiri dah ni, tengok macam nak jatuh. Tak boleh. Jadi nak terpitam ni kan, jatuh. Dia tak boleh tengok tinggi-tinggi gitu kan, dia pun ada masalah darah dia. Jadi dia duduk lah, Tok Khatib duduk. Dan duduk antara 2 khutbah qadar tuma'ninah. Ini pada mazhab kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua mesti ada duduk. Syarat sah khutbah tadi mesti duduk. Ini berdasarkan dengan hadis lah. Ada hadisnya, Nabi duduk antara 2 khutbah tu. Jadi maka ditafsirkan di sini duduk tu mana qadar berapa lama, qadar tuma'ninah. Jadi duduk sebentar, duduk sekejap. Qadar tuma'ninah mana qadar subhanallah. Itu makna tuma'ninah kan. Qadar tuma'ninah ni qadar ucapan subhanallah. Lebih pada tu sikit tak apa. Dan disunatkan bagi tok khatib baca qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis. Lepas tu bangunlah untuk baca khutbah yang kedua. Itu ada disebut dalam kitab ni. Jadi kalau gitu ini mazhab kita. Jangan kita tengok mazhab lain. Jadi mazhab kita ni duduk antara 2 khutbah merupakan rukun, merupakan syarat bagi sah khutbah. Berbeza dengan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Jadi pada mazhab mereka, Maliki, Hanafi, Hambali, duduk antara 2 khutbah tidak jadi syarat sah. Tidak menjadi syarat sah khutbah. Hanya sunat duduk sajalah. Hanya sunat duduk sahaja. Jadi kita dah syarat sah. Itu berbeza mazhab. Jadi mazhab kita ni a'dalul madzahib. Jadi kita pernah sebut bagaimana satu orang lebih mengatakan dia mimpi jumpa Rasulullah. Dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mana mazhab yang saya elok, yang terbaik saya ikut. Jadi Rasulullah beritahu kepada orang yang bermimpi tadi, ikutlah mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i a'lul madzahib, jadi mazhab yang kemah lah, kalau bahasa kita kemah elok. Jadi kalau takbir Allahu Akbar, jadi ketika ucapan kita Allahu Akbar,
alif lam lam ha, alif kaf bara 8 huruf tadi. Ada qasad, ta'arud, ta'ayun. Kalau bab tentang semayang Jumaat kita ada tambah satu lagi, ta'ayyunu nafsi. Ni dia kata semayang Jumaat ni. Bab ni kita telah bahaskanlah dulu kan sikit. Kalau bab semayang Jumaat tambah ada maklum qasad, jadi qasad saja aku semayang, ta'arud ta'yin fardu, Jumaat ta'yin. Kemudian ada sebut makmum, kalau kita makmum yang imam sebut imam tu dia panggil ta'ayyun nafsi, tentukan diri dia makmum ataupun tentukan diri dia imam. Ini perkaranya kan. Jadi kalau kita mazhab kita Syafi'i kemah dalam takbir. Adapun mazhab yang tiga Maliki, Hanafi, Hambali, dia qubail takbir. Niat semayang ni awal sikit. Maghrib tadi kita kata mazhab mereka, saja aku semayang pada maghrib makmum ke imam kan, saja aku pada maghrib makmum Allah Akbar, habis niat terus takbir. Awal sikit sebelum takbir. Kita tak, kita semasa takbir. Panjang Al-Imam Al-Suyuti membahaskan tentang masalah niat, antara kitabnya ialah Al-Ashbahun An-Nazair yang kita lain. Cantik mazhab Imam kata Syafi'i. Bahkan dalam antara imam-imam mazhab yang empat tu, mana hak keturunan mazhab yang imam mazhab yang keturunan Quraisynya, itu Nabi kita lah kan. Jadi apa dia imam kita Syafi'i, yang keturunan Nabi kita iaitu imam kita Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i keturunan Quraisy, keturunan Ahlul Bait. Kata dia di sini, dan sunat dipanjangkan, dan sunat dipanjangkan sedikit qada baca suratul Ikhlas, baca qul huwallahu ahad sampai habis. Jadi jangan kada tamakninah subhanallah terus bangkit, elok panjangkan sikit sunat. Bila kata sunat tu panjang sikit mendapat pahala lebih lah. Kada baca surah Ikhlas serta sunat dibacakan diam. Sunat dibaca tu khatib lah. Tu khatib ketika duduk panjangkan sikit, dan dia sunat baca qul huwallahu ahad. Dan yang membaca khutbah padahal ia duduk, ini masalah kan. Jadi satu orang tak khatib baca khutbah tak boleh berdiri. Kalau dia jatuh tersembamlah ke atas tangga khutbah tu kan, bahayalah. Dia tak mampu nak berdiri, pitam nanti dia. Jadi kalau gitu dia baca khutbah dengan duduk, macam mana keadaan dia? Dan yang membaca khutbah, mana yang baca khutbah, khatib yang baca khutbah padahal ia duduk, khutbah pertama duduk, khutbah kedua duduk, kerana uzur wajib diceraikan, diselangkan antara keduanya, khutbah pertama, khutbah kedua, dengan diam, duduk diam. Jangan baca apa. Jadi kalau tok khatib hak khutbah dia baca berdiri, itu tak apalah. Antara dua khutbah dia duduk tumakninah tadi, dia baca qul huwallahu ahad, kan. Tapi hak tok khatib yang uzur ni tak boleh berdiri terbah tumbang, maka habis khutbah pertama dia pun duduk diam. Jangan baca apalah, duduk diam. Habis duduk diam sah, dia pun sambung khutbah dia yang kedua. Jadi duduk diam tu dia kira duduk antara dua khutbah lah. Diam bagi khatib yang duduk kan.
Tok khatib yang hak tak boleh berdiri, dia khutbah duduk, maka dia kena selang dengan diam, jangan cakap, jangan baca apa-apa lah. Mana sujudnya, dan mendengar akan 40 orang yang sah Jumaat dengan mereka itu, jika tiada faham mereka itu akan maknanya sekalipun. Dia kata khutbah tadi mesti didengar oleh 4 orang yang sah Jumaat dengan mereka itu. Jadi sah Jumaat mereka itu bagaimana hak kita sebut dalam kitab ni dulu telah lalu, antaranya kita panggil mustautin lah kan, mustautinin, orang yang bertanah hayang di situ. Kalau orang mukim, orang yang sewa di situ, pelajar asramanya, pelajar universitinya, pelajar pondoknya, pelajar apa kan, singgah situ, mai daripada luar negeri, mai bekerja di sini, itu tak masuk bilangan 40 tu kan. Tak masuk bilangan 40. Itu mereka tu tak terbilang lah kira. Ya, kita kira hak ahli qaryah kita berapa? Cukup 40 ke tidak? Itu dia kata yang hak orang mendengar 40 tu yang sah Jumaat dengan mereka itu, jika tidak faham mereka itu akan maknanya makna khutbah sekalipun. Sekalipun dia tak erti bahasa Arab, ataupun kita pergi ke mana, ke tanah Jawa sana, tok khatibnya baca khutbah dengan hak rukun khutbah, dia baca Arab dah. Mai lagi dia punya syarahan dia, wa'az dia pun ngomong Jawa dia. Kita tak kerti ngomong Jawa. Jadi kalau gitu tak apa. Jadi tapi hak tertumpu di sini hak masalah 40 orang tu. Kita tak ada masalah lah. Kita kerti bahasa ke tak kerti bahasa ke, kita bukan bilangan puluh, kerana kita bermukim saja. Kita bukan mustautin, jangan bilang. Habis. Dan memadalah 40 itu dengan khatib. Jadi bilangan 40 tu dikira dengan khatib. Jadi maknanya para makmum mustautin di situ 39 kita kata, campur dengan tok khatib yang baca khutbah jadi 40. 39 makmum campur dengan khatib duduk atas mimbar jadi 40. Sahlah Jumaat dia. Tapi syarat 39 tu jangan tidung. Jadi kalau tidung, cancel dia punya khutbah, dia buat lain. Dan jika tiada mendengar, ia akan khutbah dengan sebab tuli. Dhamir ia tu kembali kepada khatib tu. Dan jika tiada mendengar, ia khatib akan khutbah. Jadi dhamir ia tu dia kembali pada khatib, ada masalahnya. Dhamir ia tu juga boleh kembali kepada dhamir tu kembali kepada para makmum tu. Tengok. Dan jika tiada mendengar, ia akan khutbah dengan sebab tuli sekalipun, kerana ketahui barang yang dibacanya. Kita berhenti tuan-tuan. Jadi makna macam ni, kita katakan tok khatib tadi dia pekak tuli. Bacaan khutbah dia lancak elok, dia jadi imam ke, okey, silakan. Makna dia baca, dia tak dengar lah, tapi dia baca lah. Tok khatib tu pekak, dia baca campur dengan para makmum 39. Lebih lagi dia bagus lah, ni cerita cukup-cukup je. 39 tok khatib semua telinga dengar belakang, semua tak tidur. Campur dengan tok khatib jadi hak pekak tadi, cukup 40 sah Jumaat je. Tapi sebaliknya, kalau tok khatib tu pendengaran dia elok apa-apa, okeylah, tak ada pekak apa. Dalam 39 tadi ada orang pekak. Campur tok khatib 40. Jadi dalam hak tadi ada
ada seorang pekak tu tak sah lah. Mesti dalam 40 ni semua pakat dengar khutbah. Kalau orang pekak tu pergi jadi tok khatib tak apa. Kalau buta tak ada masalah, dengar. Kerana masalah agama ni sama deria pendengaran lebih afdal, lebih utama daripada deria penglihatan. Jadi kalau masalah bicara tentang mendengar khutbah, kita nak orang yang ada deria pendengaran, tak pekak. Itu kira 40 lah dia kan. Dia mustatih hak 40 tu, dia jangan pekak. Kalau pekak tak ada bilang dia. Dia pekak. Tapi dia baca khutbah tak apa, selesai. Takut dia tak baca khutbah lah. Itulah insya-Allah kita sambung tentu, dan disyaratkan pula dua khutbah dan sembahyang Jumaat itu ila akhirih, wallahu rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilmi wa abwaabal rahmah. Allahumma bikramika an taghfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman qara'a alaina wa qara'na alaihi wastafada minna wastafadna minhu birahmatika wa karamika wa judika wa anta ja'ala ma qara'na liwajhikal karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.